Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العرف كما فتحت على انبيائك واوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم رب يسر ولا تعسر برحمتك يا ارحم الراحمين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Jemaati sahabat anda fadil Ustaz Rotan yang diraihkan seluruh ahli jawatan kuasa Pondok Hidayatullah, pengurusi surau, timbalan pengurusi surau, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, bilal, siap, muslimin, muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala pada malam yang mulia dan bahagia ini dapat sama-sama kita bertemu dalam majlis memperingati Maulidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari mana antara hikmah tujuan kita bertemu pada malam ini adalah untuk kita memperingati perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan sekadar nak tahu bila Nabi dilahirkan, tahun bila, tarikhnya bila. Itu dah biasa kita dengar, dah biasa kita tahu. Jadi insyaAllah malam ini kita akan kongsi berkaitan dengan kepribadian Nabi SAW. Di mana tajuk yang diberikan kepada saya ialah akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Di mana kita tahu bahasanya apa yang ada dalam Quran itulah yang diterjemahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang azim. Dia dalam bahasa Arab ni azim, dia lebih hebat daripada akbar. Saudara kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebab azim ni satu benda yang hebat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan benda ni dalam Quran dan menggambarkan kepada kita betapa hebatnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah ialah wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Ada 3 tugas tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi supaya laksanakan dalam berdakwah ni. Yang pertamanya yatlu alaihim ayati. Nabi diperintah supaya membaca ayat-ayat Allah. Sebab itulah jangan kita renggangkan diri kita daripada ayat-ayat Allah. Jangan kita renggangkan diri kita daripada Al-Quran. Kita sebagai pelajar pondok, hafizul Quran, jangan kita renggang diri kita daripada Quran. Sebab kadang-kadang di sini kita bersama dengan Quran, bila balik rumah Quran tak tahu ke mana. Saya dipesan oleh guru saya, Syekh Nabil rahimahullah ta'ala, setelah khatam 30 juzuk, dia bagi sanad Quran. Dia kata kamu mesti baca Quran paling kurang 3 juzuk sehari. 3 juzuk sehari. Bukan 3 baris, bukan 3 ayat. Kita kadang-kadang Yasin wal Quranil Hakim sadaqallahul azim kim masa baca. Sebab itulah kita sebagai pelajar agama hafizul Quran,
Kita adalah pejuang Islam. Kita adalah orang yang meneruskan perjuangan Nabi SAW. Jangan kita anggap kita tidak ada nilai. Walaupun apa pun asbab kita datang ke pondok, walau apa pun asbab kita datang belajar, tak ada masalah. Tapi bila kita dah dipilih oleh Allah untuk duduk di sini, bila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hafizul Quran, bila kita dipilih oleh Allah untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, maka kita perlu rasa bertanggungjawab. Dan kita kena rasa bahawa kita adalah salah seorang orang yang menjadi pembantu dan penolong agama Allah SWT. Ini kita kena letak dalam hati kita, kena letak dalam akal fikiran kita. Walaupun kita datang dulu dipaksa oleh mak ayah kita, walaupun apa tujuan kita datang, tak ada masalah. Tapi bila kita dah ada di sini, maka kita kena letak diri kita bahawa kita adalah salah seorang pembantu dan penolong agama Allah. Jangan kita sia-siakan peluang ni. Bukan semua Allah Ta'ala pilih menjadi pembantu dan penolong agamanya. Kita belajar sifat 20. Di awal mukadimah kita, biasa pengarang akan sebut, dan wajib kita mengetahui bahawa sifat kamalan Allah SWT itu tidak terhingga banyaknya. Sifat kamalan ialah sifat kesempurnaan Allah. Berapa banyak? Tidak terhingga banyaknya. Mana banyak? Dan salah satu sifat kamalan Allah Ta'ala ialah Allah ni memilih. Allah bersifat memilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah buat apa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah bersifat memilih. Suatulah Nabi pernah sebut, dalam ramai-ramai makhluk Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pilih manusia menjadi makhluk terbaik. Di kalangan manusia, Allah Ta'ala pilih bangsa Arab menjadi bangsa yang terbaik. Di kalangan bangsa Arab, Allah Ta'ala pilih Quraisy menjadi kaum kabilah yang terbaik. Di kalangan Quraisy, Allah Ta'ala pilih keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib menjadi orang yang terbaik. Dan di kalangan Bani Hashim, Bani Muttalib, Allah Ta'ala pilih Nabi kita Muhammad SAW menjadi manusia yang terbaik. Wa afdalul khalqi ala al-itlaqi nabiyuna famil ala syiqaqi. Kita baca kitab Matan Jawrah kan? Dalam kitab Matan Jawrah, pengarang kitab menyebut wa afdalul khalqi ala al-itlaqi nabiyuna famil ala syiqaqi. Dan makhluk yang paling afdal ialah Nabi kita Muhammad SAW. Tadi dalam marhaban tadi pun disebut tentang kehebatan, keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi adalah orang yang terpilih, dan Allah Ta'ala memilih Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama kita kena ingat Allah Ta'ala pilih kita. Kita dapat bertemu pada malam ni, ini juga pilihan Allah. Kita dapat duduk dalam majlis ilmu pada malam ni, ini adalah pilihan Allah. Berapa ramai hamba Allah yang Allah tak rezekikan mereka, yang Allah Ta'ala tak pilih mereka untuk duduk di dalam majlis ilmu di mana-mana saja. Mungkin mereka sedang menonton TV, mungkin sedang main game, mungkin sedang apa-apalah, kena cakotiau ke kan, biunsu ke. Salah? Tak salah, makan dan nak makan, tak salah kan. Tapi nak cerita Allah bersifat memilih. Jadi Allah SWT pilih Nabi SAW, dan Allah Ta'ala perintah Nabi supaya yatlu ayati. Ini yang tugas yang pertama. Yang kedua ialah wa yuzakkihim. Ini tugas yang kedua, tazkiyatun nafs. Bila sebut berkaitan dengan tazkiyatun nafs ni, ia ada hubungan dengan akhlak. Ianya ada hubungan dengan akhlak. Macam mana orang nak beriman pada Nabi SAW kalau akhlak baginda teruk, kalau akhlak baginda tak baik?
Sebab itulah salah satu daripada ciri-ciri yang perlu ada kepada pendakwah yang najih, pendakwah yang berjaya, ialah ayyakuna nas'an fi tarikhihi, bahwasanya dia bersih, sejarah hidup dia ni bersih. Kalau sebelum ni dia tak berapa nasihat, tak berapa baik, jadi bila dia sampai ke dakwah, orang lambat nak terima. Dia tu baru 3 hari baru kena surau, betul tak? Sedangkan dakwah yang dia sampaikan benda yang baik. Tapi dia kata sejarah dia sebelum ni tak berapa nak baik. Jadi hak baik yang dia bawa, hak baik yang dia cerita tu orang tak berapa nak nampak, orang nampak yang tak baik. Maka generasi pertama yang dididik, yang ditarbiah oleh Nabi dengan akhlak. Tak ada sahabat-sahabat yang ungkit perbuatan Sayyidina Umar. Kita baca dalam sirah Nabi SAW, ada tak sahabat-sahabat yang ungkit perbuatan Sayyidina Umar? Ada ubahang dulu puteru? Ada? Tak ada. Kalau kita baca dalam peristiwa Fathul Mekah, saya nasihatkan adik-adik ni banyak baca sirah. Di samping Quran, hadis, sirah Nabi jangan kita tinggalkan. Sebab sirah adalah panduan untuk kita berjuang, panduan untuk kita berdakwah, panduan untuk kita bantu dan tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peristiwa Fathul Mekah, antara orang yang disenaraikan oleh Nabi SAW jumpa, bunuh. Damu hadar, halal darah dia, walaupun dia bergantung di kelambu Kaabah. Sebab menjadi kebiasaan orang Arab, bila bergantung di kelambu Kaabah ni kira memang perlu diberi keamanan. Tapi beberapa orang ni Nabi telah senaraikan beberapa orang nama mereka ni, walaupun bergantung di kelambu Kaabah, bunuh, tidak ada maaf bagimu. Salah seorangnya ialah Akrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ada beberapa versi cerita Akrimah bin Abi Jahal ni. Antaranya ulama sebut, bila dengar Nabi masuk ke Mekah, dia lari ke Jeddah. Bila dia lari ke Jeddah, dia nak naik bot untuk pergi ke Habasyah. Bila naik bot, tiba-tiba datang gelombang. Maka nakhoda kapal kata akhrisu lillah. Nakhoda kapal kata akhrisu lillah. Ini katakan bahawa nakhoda ni beriman dan dia sembunyikan imannya. Jadi Akrimah bin Abi Jahal ni faham kata-kata nakhoda ni. Kalau sekiranya nak selamat, maka kamu kena ikhlaskan diri kepada Allah. Yang telah kena sungguh-sungguh tanam keazaman, perbaiki kesilapan. Lalu Akrimah bin Abi Jahal kata, ya Allah, sekiranya engkau selamatkan aku nak masuk Islam. Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan dia. Tak jadi, kapal itu tak jadi nak bayar, terpaksa nak patah balik. Sebab ribut kuat, jadi kena patah balik. Bila sampai di pantai, maka terdetik hati dia nak tunaikan nazar dia. Dia pun balik ke Mekah, nak temu dengan Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi dah tahu dah, dah dapat wahyu dah bahawa si Akrimah akan datang memeluk Islam. Lalu Nabi pesan kepada sahabat-sahabat, wala tasubbu abah fa inna sabal mayyit yu'dhil hayy wala yasril al mayyit, atau kama qala Rasulullah. Rasulullah kata, ja'akum Akrimah, sebentar lagi akan datang kepada kamu Akrimah. Wala tasubbu abahu, jangan kamu baki, jangan kamu kata apa-apa yang tak baik, jangan kamu kutuk ayah dia. Siapa ayah Akrimah? Abu Jahal. Abu Jahal adalah orang yang paling kuat menentang Nabi SAW. Dan dia mati dalam peperangan apa? Dalam peperangan Badar. Dibunuh oleh 2 orang pemuda
Hebat ni pemuda Islam ni, kita semangat. Dua orang pemuda, dua beradik ni, umur 14 dan 15 tahun. Mereka berdua ni berjaya bunuh Abu Jahal. Kita bayang ni, seorang panglima Quraisy, pembesar Quraisy. Mereka berjaya bunuh Abu Jahal. Hebat, Masya Allah. Ni pemuda, kita nak lahirkan pemuda yang ada semangat Islam, semangat untuk membantu dan menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata akan datang Abu Jahal, akan datang Ikrimah, dan dia akan memeluk Islam. Maka jangan kamu maki ayah dia, kerana memaki orang mati takkan sampai kepada orang mati, tetapi menyebabkan sakit hati orang yang hidup. Kalau kita lah teruk punya ayah hang, kan? Walaupun kadang-kadang bergurau, kan? Makanya akhlak, fokus kita kepada akhlak tadi. Betapa hebatnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Taala sebut wa yuzakkihim. Kemudian yang ketiganya ialah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi ini adalah guru yang mengajar Al-Quran, mengajar hadis, mengajar perkara-perkara yang diperlukan oleh manusia. Jadi fokus kita ialah kepada akhlak tu tadi. Kita bayang betapa mulianya Nabi SAW. Kalau kita di tempat Nabi, confirm kita balas dendam. Ketika Nabi masuk ke Mekah, bila Nabi dah berjaya menguasai kota Mekah, maka semua orang yang pernah menyakiti Nabi datang bertemu dengan Nabi. Kita tahu ketika Nabi berdakwah di Mekah dulu, Quraisy menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah berjaya menguasai kota Mekah, maka datang berkumpul di hadapan Nabi. Lalu Nabi tanya, "Madza tadhunnu anni fa'ilun bikum?" Kamu agak-agak aku nak buat apa kat kamu? Lalu Quraisy kata, "Akhul karim, ibnu akhil karim." Kamu adalah orang yang karim, orang yang mulia, dan dari keturunan yang berakhlak mulia. Saya tak bayang akhlak pun tadi. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu kata, "Ya Rasulullah, al-yawmu yawmul balhamah." Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari kita nak balas dendam. Dulu mereka buat macam-macam kat orang Islam. Bilal bin Rabah disiksa, disakiti, dijemur di tengah panas, letak batu di atas dada. Sahabat-sahabat yang lain dirampas harta mereka, dirotan, dipukul, dikurung dan sebagainya. Maka hari inilah peluang nak kita balas dendam. Tapi Nabi kata, "Bal al-yawmu yawmul marhamah." Rasulullah kata hari ini adalah hari berkasih sayang. Kita bayangkan, Masya Allah. Apa lagi? Masya Allah. Hari ini hari kita berkasih sayang, bukan hari kita nak balas dendam. Kita bayangkan betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW yang Allah Ta'ala sebut, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." tadi. Kalau kita lah ganyang dululah, siapa dulu apa buat kat aku, aku nak tibai dulu, lepas tu tak apalah, tak kira lagi lah. Tapi hebatnya Nabi SAW. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita contohi Nabi SAW. "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Kita belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sorof. Laqad kana, lam taukid. Qad bila masuk pada PN, madhi mana taukid. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Nabi adalah contoh yang terbaik. Maka kita perlu jadikan Nabi sebagai idola kita.
Tapi malangnya sekarang ni ada orang menjadikan orang lain sebagai idola. Ada orang artis dijadikan sebagai idola, penyanyi, pelakon. Sedangkan kalau contoh yang terbaik jadi idola dalam perkara yang baik, okey, tak apa, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau ada artis Korea dia jadi sebagai idola dia, Allahu Akbar. Ni adik-adik muslimah kita ni, leleh yang dia tengok pelakon Korea. Bukan ada sini dah, ada yang lain, tempat lain. Heran yang orang Melayu ni. Maka kita kena letak dalam diri kita contoh yang terbaik. Yang perlu kita ikut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang ditunjukkan oleh para sahabat, para ulama rahimahumullah ta'ala wa radhiyallahu anhu ajma'in. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini sebagai contoh apa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Dan kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan kepada kita antara akhlak Nabi SAW ialah Nabi ni adalah orang yang sangat-sangat sayang dan kasih kepada kita, umat baginda. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini Allah telah rakam dalam Quran, menggambarkan betapa sayang dan kasihnya Nabi kepada kita. Dan Nabi nak supaya semua umat dia dimasukkan ke dalam syurga. Tak ada seorang pun yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kalau kita baca hadis berkaitan dengan syafaat, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia letak satu bab khusus Al-Milal wal Nihal. Adik-adik, kalau ada kitab Riyadhus Shalihin boleh buka di hujung-hujung tajuk yang akhir, antara tajuk yang akhir, iaitu Al-Milal wal Nihal. Di mana di situ ada beberapa hadis berkaitan dengan syafaat. Bila Nabi sebut tentang syafaat, ketika kita berada di padang mahsyar, bila berada di padang mahsyar, ketika itu manusia dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan kucar kacir, tak larat dah duduk di padang mahsyar lama. Siapa tahu berapa lama kita akan duduk di padang mahsyar? Siapa tahu? Siapa tahu? Adik-adik, siapa tahu nak bagi hadiah RM10 boleh, RM10 boleh RM5. Mana dia? Siapa tahu RM10? Apa adalah Ustaz RM10? RM50 lah, bagus. Okey, RM50. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Ya Hafizul Quran, ya Tullabul Ilm, berapa lama kita akan duduk di padang mahsyar? Tunjuk RM5, tapi insyaAllah 50 ayat. Sila. Berapa? 70 tahun, 70,000 tahun. InsyaAllah tak betul. Selamat, Alhamdulillah. Sembah balik. Tarujul malaikatu warruh fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah, 50,000 tahun. Sikit lagi ya. Lega sebab tidak selamat 50 ni. Alhamdulillah. Kita akan berada di padang mahsyar selama 50,000 tahun. Hari akhirat, bukan hari dunia. Sehari hari akhirat menyamai berapa? 1000 tahun. Kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dalam surah As-Sajdah, bukan surah Sejadah, As-Sajdah. Maksudnya ialah sekali sujud. Sejadah ni, sejadah. Selalu orang Melayu kata surah sejadah. Bukan sejadah, sajdah.
Maksudnya ialah sekali sujud. Ada orang sujud sajadah 2 kali dah? Tak ada. Kalau ada, tolong imam tu tepi. Oleh kerana dia rasa dia hebat, hafizul Quran, dia sujud 2 kali sajadah. Sekali je. Itu sebab daripada as-sajdah. Jadi 2 benda tu dalam surah tadi, surah apa? Sa'ala sa'ilun bi'adzab waqi' kan? Kana qadaru 50 alf sanah. Di padang mahsyar selama 50,000 tahun. Sehari hari akhirat menyamai 1000 tahun. Dalam surah As-Sajdah. Kita bayang 1000 kali 50,000 berapa lama? Berapa lama kita akan berada di padang mahsyar? Masya Allah, tak tahu berapa lama. Manusia dah tak larat dah. Duduk di padang mahsyar bukan macam kita duduk macam ni. Bukan ada bumbung. Matahari di atas kepala sekadar mil. Tudna syams biqadril mil. Atau kama qala Rasulullah, Allah akan dekatkan matahari di atas kepala kita sekadar 1 mil. Mil dalam bahasa Arab ada 2 makna. Mil yang pertama makna batu. Matahari 1 batu di atas kepala kita. Panas tak? Sekarang matahari berjuta batu. Berapa bang Abari? Jarak kita ke matahari berapa? 93 juta batu. 93 juta batu. Cuba kita rasa panas ke tak panas? Panas. Kena pasang aircon. Sebab zaman dulu zaman panas. 90 juta batu. Sedangkan di padang mahsyar ni 1 batu je di atas kepala. Mil yang kedua mana batang celak. Kita orang lama-lama ni yang dulu pernah di Mekah, ada orang dulu di Mekah bawa celak kan. Ada yang batang panjang kan. Batang celak tu nama dia mil. Tu yang orang doktor kata matahari sejengkal di atas kepala tu. Ambil di mana? Ambil mil tu dengan mana batang celak. Tapi di sana ada orang yang boleh duduk di bawah daungan, yang boleh duduk bawah teduhan. Bukan semua orang akan duduk di bawah panas matahari. Tapi di sana ada orang boleh duduk di bawah naungan, ada orang boleh duduk di bawah naungan Al-Quran. Sebab itulah saya pesan, baca Quran, jangan jemu-jemu baca Quran. Sebab Quran akan menjadi payung kepada kita. Sehingga disebut dalam sebuah hadis, bila kita bangkit jadi dah kubur, Quran dah duduk di hujung kepala kita dah. Kita makin-makin, siapa dia ni? Lalu Quran tanya kita, ata'rifuni? Kamu kenal tak aku? Kita pun genya-genya mata, tak kenal, tak pernah tengok. Lalu Quran perkenalkan diri dia. Akulah Quran yang dulu menyebabkan kamu tak tidur. Akulah Quran yang menyebabkan kamu dulu dahaga. Pada hari ini aku akan iringi kamu kepada mahsyar. Quran akan iringi kita kepada mahsyar. Jadi kita bayang tengok di dunia ni, kalau kita diiringi oleh pegawai ke apa, kita sajalah selesa, selamat kan. Kita akan diiringi oleh Quran kepada mahsyar. Bila sampai di pada mahsyar, Quran akan menjadi payung kepada kita. Masya Allah. Orang duduk di tengah panas, kita duduk di bawah teduhan Al-Quran. Dan di sana ada teduhan yang lain, iaitu sedekah. Sedekah boleh menjadi payung kepada kita di hari akhirat di pada mahsyar nanti. Al-mar'u fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah, atau kama qala Rasulullah SAW. Seseorang akan duduk di bawah naungan sedekah daripada hari kiamat nanti, di pada mahsyar nanti. Maka rajin-rajinlah kita bersedekah, supaya ianya menjadi payung untuk kita di hari akhirat di pada mahsyar nanti. Jadi tak terhenti di situ. Saya fokus pada Quran, tak terhenti di situ. Quran akan bawa kita melintas titik siratul mustaqim.
Bila sampai ke dalam syurga, satu-satunya benda yang Allah suruh kita buat ialah baca Quran. Allah tak suruh kita semayang, Allah tak suruh kita berzikir, Allah tak suruh kita buat benda lain. Tapi Allah Ta'ala akan kata, Iqra wartaqi, atau kama qala Rasulullah SAW, bacalah Quran. Sebanyak mana yang kamu boleh baca, itulah tingkatan dan darjat kamu dalam syurga. Sebab itulah jangan kita renggangkan diri kita dalam Al-Quran. Ni adik-adik ni, abang-abang ni, kakak-kakak ni, renggangkan sikit diri kita dalam handphone. Tak banyak faedah pun dalam handphone ni. Banyakkan membaca Al-Quran. Tak, Al-Quran boleh menyelamatkan kita di dunia, dalam kubur, di padang mahsyar, ketika kita lintas sirati siratal mustaqim, dan ketika kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balik kepada hadis syafaat tadi. Dia pusing merata lah. Pusing merata lah. Jadi bila dah tak larat dah duduk di padang mahsyar, lalu manusia berharap pergi jumpa Nabi Adam AS. Ya Adam, anta abuna Adam, ishfa' lana inda rabbik. Wahai Adam, kamu ni ayah kami, tolonglah bagi syafaat, tolonglah bantu kami untuk selesaikan urusan di sini. Mintalah kepada Allah supaya selesaikan urusan ini. Nabi Adam kata, minta maaf lah, aku tak boleh nak bantu Allah, tak boleh nak tolong Allah. Idhab ila Nuh, pergi jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh orang yang hebat, 900 tahun lebih dia berdakwah. Allah Ta'ala uji dia. 900 tahun lebih dia berdakwah, hanya beberapa orang je yang masuk Islam. Ini ujian yang besar. Ini mau contoh yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita. Allah tak akan tanya hasil. Kita manusia, kita akan tanya hasil, tapi Allah tak akan tanya hasil. Allah akan tanya buat ke tak buat. Allah tak akan tanya hang mengajak malam ni berapa orang yang boleh faham apa yang hang mengajak, berapa orang yang ingat apa yang kamu ajak. Dah, Allah Ta'ala tak akan tanya. Allah Ta'ala akan tanya hang buat kerja ke tak buat kerja. Jadi Nabi Adam tolak kepada anak dia, iaitu Nabi Allah Nuh. Maka manusia pun berharap jumpa dengan Nabi Nuh AS. Bila jumpa Nabi Nuh AS, minta, ya Nuh, ishfa' lana 'inda rabbik. Wahai Nuh, bantulah kami, tolonglah kami. Tak larat duduk dah di padang mahsyar ni lama dah. Nabi Nuh kata, minta maaf lah, aku tak boleh, hampa pergi jumpa orang lain lah. Pergi jumpa Nabi Ibrahim AS. Maka orang pun berharap jumpa Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, anta khalilullah. Nabi Ibrahim adalah khalilullah, kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah sebut dalam Quran kan. Bila jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata, tak apa, tak boleh, minta maaf, bagi jumpa dengan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa digelar sebagai kalimullah, orang yang boleh bersembang dengan Allah tanpa ada perantaraan. Wa kallama Allah Musa taklima. Jumpa Nabi Musa, Nabi Musa tak boleh, hamba pergi jumpa dengan Nabi Allah Isa, fa innahu ruhullah. Pergilah jumpa Nabi Isa kerana dia adalah ruh Allah. Berharap dijumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa dan Allah tak boleh, apa pergi jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia disebut dalam hadis tersebut, semua manusia termasuk para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam akan datang bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dawi tahta liwa'i, disebut dalam hadis tu, yang dawi tahta liwa'i, maka akan duduk di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bakal minta, ishfa' lana 'inda rabbik. Bagilah syafaat, tolonglah kami ni. Lalu Nabi kata apa? Ana laha, ana laha. Akulah yang boleh memberi syafaat pada hari ini.
Ini yang antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh bagi syafaat kepada semua orang, termasuk para nabi dan rasul alaihi wassalam. Lalu Nabi sujud di hadapan Allah. Fa'asjudu wa ahmadullah bimahamid. Nabi kata, aku sujud dan aku memuji Allah Ta'ala. Apa pujian tersebut? Nabi kata, la azkurul an. Sekarang ni aku tak ingat apa pujian tersebut, apa kalimah pujian tersebut aku tak ingat. Dan dalam riwayat yang lain mengatakan Nabi belum diajar apakah kalimah pujian yang akan dipuji Allah Ta'ala. Itu yang kita doa dalam lepas pada azan kan, ati sayyidina Muhammad wasilah wal fadilah maqam al mahmud, kan lupa wa ba'athu maqam al mahmud. Maqam al mahmud mana tempat puji. Jadi Nabi akan duduk di situ puji Allah. Nabi sujud, Nabi puji Allah bimahamid, dengan pujian-pujian. Lalu Allah Ta'ala kata, ya Muhammad irfa' rasak wasal tuqa wa syafa' tu syafa' atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata, Muhammad irfa' rasak, angkatlah kepala kamu. Wasal tuqa, mintalah apa yang kamu nak minta dan permintaan kamu akan diperkenankan. Wa syafa' tu syafa', dan bagilah syafaat pada siapa yang kamu nak bagi, dan pada hari ini kamu layak untuk memberi syafaat. Mula-mula sekali Nabi minta untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta umat dia dulu untuk dimasukkan ke dalam syurga. Wa haddali haddan. Dalam riwayat mengatakan wa haddali haddan. Allah bagi berapa ramai yang boleh diberi syafaat. Itu satu terjemahan. Terjemahan yang kedua, wa haddali haddan, mana aku sendiri yang tentukan berapa ramai aku nak masukkan umatku ke dalam syurga. Adik-adik semua belajar nahwu kan, belajar surah kan. Wa haddali haddan. Perkataan ini ada dua makna. Satu makna Allah yang tentukan berapa ramai. Yang keduanya Nabi sendiri yang tentukan berapa ramai umat dia akan masuk ke dalam syurga. Bila dah selesai dah satu rombongan, Nabi sujud lagi. Sama juga Allah Ta'ala kata, ya Muhammad irfa' rasak wasatuqa wa syafa'tu syafa'. Minta apa kamu nak minta, bagilah syafaat pada siapa yang nak bagi, kamu layak untuk bagi syafaat pada siapa saja. Maka Nabi minta kepada Allah, wa haddili haddan juga. Allah bagi kebebasan, ramai mana, banyak mana, terulang pada kamu. 4 kali Rasulullah sujud. Sayang Nabi kepada kita. Ceritanya diri kita, terlalu mana sayang kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya diri kita, nilai kasih sayang kita pada Rasulullah berapa markah? Sehari semalam berapa kali kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kata sayang dan kasih pada Rasulullah. Apakah kita telah laksanakan tugas berdakwah, membantu dan menolong perjuangan jihad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak Quran yang kita baca setiap hari. Ini semua benda menunjukkan sayang dan kasih kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanya diri kita. Kita mengaku kata kita sayang dan kasih kepada Nabi. Tanya diri kita, betul ke? Sebab setiap cinta perlu dibuktikan. Betul tak? Kita kata kita sayang, kasih kepada pasangan kita, apa buktinya? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai penutup, nilas lepas tinggal dia. Sian nanti depan nak belajar lah kan, nak ni lah. Last pun mungkin sejam pun.
Nama jelas dia kena sebut. Dia last kan. Pasal apa orang jadi seronok tadi? Oh lega, alhamdulillah, nak ambil syukur, alhamdulillah. Tiba sejam lagi tak apa. InsyaAllah tak sampai sejam, kurang sikit insyaAllah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu hari dia berjalan di Sikakil Madinah. Saya pesan pada abang-abang kakak-kakak dia dibaca sirah. Sangat menarik. Sirah, Masya Allah, sangat menarik. Jadi ketika dia berjalan di Sikakil Madinah, di lorong-lorong Madinah, bertemu dengan Nabi SAW. Bila bertemu dengan Nabi, Nabi pegang tangan Sayyidina Umar. Bila Nabi pegang tangan Sayyidina Umar, terus terdetik, terkeluar daripada mulut Sayyidina Umar, Ya Rasulullah, inni uhibbuka. Wahai Rasulullah, aku sayang dan kasih kepada kamu. Lalu Nabi tanya, akthar min malika ya Umar, kamu sayang dan kasih kepada aku lebih daripada kamu sayang dan kasih kamu kepada harta kamu, kau Umar? Sayyidina Umar kata, na'am ya Rasulullah, ya. Akthar min ahlika ya Umar, kamu sayang dan kasih kepada aku melebihi sayang dan kasih kamu kepada keluarga kamu, kepada anak-anak kamu. Berapa soalan yang Rasulullah tanya? Dan akhirnya Rasulullah tanya, akthar min nafsika ya Umar, kamu sayang dan kasih kepada aku melebihi, mengatasi sayang dan kasih kamu kepada diri kamu? Umar kata, la ya Rasulullah. Berarti aku sayang pada diriku melebihi sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah lepas tangan Sayyidina Umar. Yang meriwayatkan kisah ini ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak kepada Sayyidina Umar. Jadi bila Sayyidina Umar berpisah dengan Rasulullah, jalan beberapa langkah, Sayyidina Umar patah balik. Patah balik, jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang ni aku kasih dan sayang pada kamu mengatasi kasih dan sayangku pada diriku sendiri. Lalu Nabi kata, al-ana ya Umar, qad istakmala imanak, qad istakmala imanuk. Sekarang ni barulah iman kamu sempurna. La yu'minu ahadukum hatta akuna a'aba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi selesai. Bila sampai di rumah, Abdullah bin Umar tanya ayah dia, ya abati, mal ladzi ghayyaraka? Wahai ayahku, apakah yang menyebabkan kamu berubah? Tadi kamu kata kamu sayang dan kasih pada diri kamu, mengatasi sayang dan kasih kamu kepada Rasulullah. Tiba-tiba kamu boleh berubah. Ni Umar hebat. Sayyidina Umar boleh berubah sekelip mata. Kita hari ini nak berubah memang susah. Kena 3-4 yang boleh ubah. Sayyidina Umar boleh berubah sekelip mata. Sebab itulah kalau kita baca sejarah Sayyidina Umar, dia iman dulu baru Islam. Ada ulama sebut. Ulama sebut Sayyidina Umar ni iman dulu baru Islam. Biasa kita kata apa? Islam dulu baru iman dia. Sayyidina Umar terbalik, dia iman dulu baru Islam. Hebat. Macam mana cerita? Tanya Ustaz Bakar ni cerita dia. Jadi anak dia tanya, man ladzi ghayyaraka ya abati? Apakah yang menyebabkan kamu berubah wahai ayahku? Sayyidina Umar kata, ketika aku berpisah daripada Rasulullah SAW, aku tanya diriku dua soalan. Sa'altu nafsi so'alaini. Aku tanya diriku dua soalan. Soalan yang pertama, man Umar laula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan ada nasyid laula ka. Ada nasyid tu. Macam mana apa kan dulu bergendang tak boleh ingat. Siapa Umar kalau tak sabit Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sembah berhala, tak kenal Allah, buang masa, habis itu berpoya-poya. Tapi dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut oleh ulama, Umar adalah orang nombor 2 selepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nombor 1?
Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu nombor 1. Sayyidina Umar Tuhan nombor 2. Sedangkan Sayyidina Umar dia masuk Islam lambat, tahun yang ke-6. Dia ada bi'atsatin Nabi SAW. Mana setelah 6 tahun baru Sayyidina Umar masuk Islam. Dia punya ligan. Akhir boleh jadi orang nombor 2. Sebab itulah dalam Islam ini tiada istilah dah terlambat. Tak ada. Dalam perjuangan Islam tidak ada istilah terlambat. Tak ada. Yang penting kita kena pulun, kena ligan, kena usaha bersungguh-sungguh. Soalan yang kedua yang aku tanya diriku, kata Sayyidina Umar, ialah di akhirat itu, siapa yang aku lebih perlu? Diri aku ke Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sudah pastilah jawapannya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah, saya satu lakut sekadar yang diizinkan oleh Allah untuk kita kongsi sonok-sonok malam ni, santai-santai kan. Mudah-mudahan sedikit yang saya kongsikan memberi manfaat kepada kita di dunia akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.